Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selamat petang kepada seluruh muslimin dan muslimat penduduk Langkawi ya, penduduk Langkawi. Seperti yang kita wawarkan, alhamdulillah kita dapat sempurnakan tanggungjawab kita. Seperti yang kita maklum awal tadi, kita akan buat laporan polis terhadap individu yang masih sebagai ahli parlimen Kota Raja, iaitu Yang Berhormat Bang Mat Sabu. Nak panggil Yang Berhormat pun kita bahasa Mangkelan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, pada hari ini Persatuan Pengguna Islam Langkawi datang ke Balai Polis Padang Mat Sirat untuk mengadakan report polis terhadap individu yang kita nampak, yang kita kira semakin biadab ke gila pun kita tak tahu. Orang ni yang kata manusia ni semua orang kenal. Semua orang kenal. Di seluruh Malaysia semua kenal. Bang Mat Sabu, kenyataan yang boleh mendatangkan kemarahan kepada seluruh masyarakat Islam Langkawi. Pada hari ini kita datang bukan atas fahaman politik. Kita datang, kita mai ke balai polis ni adalah satu tujuan untuk buat report terhadap individu ini, kerana individu ini boleh mendatangkan orang kata penyebaran kepahaman kepada seluruh masyarakat Islam dalam negara kita. Ini yang kita bimbang. Kenyataan nak samakan individu yang kita semua cintai, umat Islam yang cintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia samakan dengan manusia lain. Dia samakan, dia sebut Nabi ini sebagai pelarian. Apakah benda manusia Mat Sabu? Kami penduduk Langkawi, saya bagi mewakili masyarakat Islam Langkawi, memandang kamu sebagai, nak kata pun tak lepas, masih menghormati lagi kenyataan kamu. Dari mulut kamu bercakap dalam parlimen. Kamu bukan cakap di kedai kopi. Kamu seorang pemimpin. Kamu sebagai presiden Parti Amanah Negara. Apa yang kamu bawa untuk dalam negara ini? Kamu nak tengok negara macam mana? Negara kita ni nak dalam keadaan macam mana, Bang Mat Sabu? Kamu mantan Menteri Pertahanan. Beberapa bulan kamu dilucutkan jawatan daripada Allah SWT. Kalau fahaman ini kamu nak bawa dalam negara Malaysia, nauzubillah bin zalik. Sekali lagi, kami daripada Persatuan Pengguna Islam Langkawi memandang serius terhadap isu yang kamu ketengahkan. Isu yang kamu bercakap seperti mana yang kamu cakap. Abang Mat Sabu, sudahlah Abang Mat Sabu. Ini bukan masa kamu dah tunjuk cakap hebat. Boleh kamu bercakap hebat di antara individu-individu dalam parlimen. Ya, kamu boleh kias, kamu boleh hantam siapa-siapa saja sesama ahli parlimen dalam parlimen. Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu bercakap, jangan kamu sentuh terhadap individu itu. Aku secara pribadi akan menentang kamu, Abang Mat Sabu. Ini prinsip kita sebagai orang Islam. Kamu jangan sembarangan, Bang Mat. Bukan aku saja dengan jemaah aku yang marah kamu, Muhammad. Semua umat Islam, Muhammad. Bercakap tiada ada ilmu, mengikut hawa nafsu. Kamu sebagai ahli parlimen. Dan di saat ini, saya menegaskan kepada PDRM, tangkap Mat Sabu dengan keadaan segera. Kalau dibiarkan, negara kita akan jadi huru hara. Sebab kamu ada pengikut-pengikut kamu. Dan saya nak bagi tahu juga pengikut-pengikut kamu, jangan kamu remehkan isu ini. Ini isu akidah. Presiden kamu mengeluarkan kenyataan yang begitu biadab, bodoh, sombong, jahil. Apa kebenda, Abang Mat Sabu? Kemarahan umat Islam ni jangan kamu mengundang, Bang Mat. Ini kesalahan kamu bukan kepada individu manusia. Kami nak minta kamu minta maaf secara terbuka. Ini kepada individu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad. Ini soal akidah, soal pegangan kamu, Bang Mat Sabu. Jadi alhamdulillah kita dapat sempurnakan tanggungjawab kita seperti yang kita wawarkan, seperti yang kita tegaskan, dan saya di sini menjeru kepada seluruh pimpinan jemaah-jemaah Islam yang kamu masih tiang sidar, bangkit, bangun, buat report sebanyak mungkin. Saudara yang dikasihi sekalian, saya ulangi,
saya menyeru sungguh-sungguh kepada khalifah-khalifah perjuangan jemaah Islam dalam Malaysia, report terhadap individu yang bernama Muhammad Sabu yang masih bertugas, yang masih berada dalam parlimen negara Malaysia yang kita cintai. Kalau kenyataan daripada seorang pemimpin, mantan Menteri Pertahanan, ini cukup bahaya tuan-tuan. Ini cukup bahaya kalau kita dibiarkan. Dan kita mengharap sangatlah ya supaya pucuk pimpinan negara melihat dan PDRM Malaysia memandang serius terhadap individu yang bernama Muhammad Sabu. Cukuplah Muhammad. Ini bukan masa kamu. Kamu nak bercakap lantang. Kamu nak bercakap hebat dalam parlimen. Ini bukan masa kamu, Muhammad Sabu. Kami daripada Persatuan Pengguna Islam dan seluruh jemaah Islam di Langkawi amat marah terhadap kenyataan kamu. Muhammad, ingat. Kamu masih ada ruang, Muhammad. Kamu masih ada masa, Muhammad. Minta maaf dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kamu hidup dalam keadaan tenang. Jangan kami bimbang kamu hidup dalam keadaan seksa apa yang telah kamu lakukan. Wallahualam, saya nak bagi minta juga yang bagi Ustaz juga bersama kita ini bercakap dalam konteks ilmah kamu sebagai pemimpin. Dan juga kita tegaskan di sini, mudah-mudahan Ustaz dapat memberi sedikit penerangan ataupun ilmu untuk kita semua, terutama sekali pada Muhammad Sabu dan juga pengikut-pengikut. Wallahualam, kita serahkan pada yang bahagia Ustaz Firdaus untuk memberi sedikit ilmu kepada kita pada hari ini. Wallahualam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man nasruhu wa wala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana yang diberitahu oleh yang bahagia kita punya pengurusi Persatuan Pengguna Islam Langkawi, Bang Ali Selamat kita. Kita baru sahaja selesai buat report polis di Balai Polis Padang Maksirat Langkawi, kerana kami sebagai Persatuan Pengguna Islam merasa sensitif di atas gelaran pelarian ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan yang amat memilukan bagi kita umat Islam, negara kita negara Islam, kepimpinan kita kepimpinan Islam. Bahkan agama rasmi bagi negara kita adalah agama Islam, tetapi penghinaan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat di dalam dewan yang mulia, Dewan Parlimen Malaysia kita. Di keadaan itulah menyebabkan kami bangkit dan kami bangun untuk datang buat report. Mudah-mudahan ada tindakan ke atas mereka-mereka yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak indah, tidak baik, tidak enak kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu perkara yang kita kena ingatlah, di antara tuntutan iman kita untuk sempurna ialah mencintai, mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan yang dia lebih kasihi, mengatasi kasih dia kepada ibu dan bapa dia, bahkan mengatasi kasih dia kepada manusia seluruhnya. Baru sempurna, baru jitu, baru padat iman yang ada pada diri kita. Jadi tuntutan cinta ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tuntutan yang tinggi, yang menyempurnakan iman, yang iman inilah yang akan kita bawa sebagai bekalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat nanti. Dan saya juga ingin memahamkan sebahagian daripada galangan kita yang salah menggunakan kalimah bila mana menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah disamakan dengan pelarian. Jadi kita kena faham bagaimana sinopsis, bagaimanakah plot, bagaimanakah flow perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Tidak langsung sama dengan pelarian-pelarian yang ada pada hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat kembali lembaran kisah sejarahnya, pada tahun ke-11 kerasulan, Nabi telah berjumpa seramai 6 orang daripada Yathrib, nama lama bagi Madinah. Sebelum dikenali sebagai Madinah, nama Madinah pada ketika itu dikenali sebagai Yathrib. Maka Nabi telah berjumpa seramai 6 orang untuk melakukan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Dan 6 orang ini menerima baik apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali mereka ke bumi Yathrib ataupun Madinah namanya sekarang pada tahun yang berikutnya, pada tahun ke-12
kerasulan Nabi SAW, datang seramai 12 orang orang-orang daripada Yathrib ini ke Mekah pada musim haji, dan mereka telah berjumpa dengan Nabi SAW di Mekah dan beriman dengan Nabi SAW dan melakukan bai'ah, melakukan perjanjian, dikenali sebagai bai'ah Aqabah yang pertama. Jadi apabila mereka berbai'ah dengan Nabi SAW, Nabi telah menghantar bersama dengan mereka Mus'ab bin Umair untuk mendidik dan mengajar mereka apakah itu Islam, tata cara kehidupan Islam di Madinah, ikut bersama mereka pulang ke negeri Madinah atau pada ketika itu dipanggil Yathrib. Setelah Mus'ab bin Umair mengajarkan mereka Islam dan sebagainya, pada tahun yang berikutnya, pada tahun ke-13 kerasulan, Mus'ab bin Umair telah datang kembali ke Mekah, dan dia telah membawa satu khabar yang gembira di mana penduduk Yathrib yang pada ketika itu telah ramai memeluk agama Islam, menerima baik agama Islam ini tadi, dan pada tahun yang sama, pada tahun ke-13 itu, pada tahun ke-13 kerasulan itu telah datang pula pada musim hajinya seramai lebih kurang 72 orang. 72 orang daripada Yathrib ataupun Madinah telah datang ke Mekah pada musim haji bersama dengan jemaah-jemaah haji yang lain. Mereka berjumpa dengan Nabi SAW dan melakukan bai'ah kepada Nabi SAW, dikenali sebagai bai'ah Aqabah yang kedua, dan mereka mengalukan kedatangan Nabi SAW. Ini perbezaan pelarian dengan Nabi SAW punya penghijrahan. Hijrah ni pindah tempat. Hijrah kalau pada bahasa maknanya perpindahan, pindah tempat, berpindah. Macam katakan saya dilahirkan di Jitra, dibesarkan di Al-Ustaz, kemudiannya tinggal di Langkawi, berhijrah ke Langkawi, takkanlah saya ni dipanggil sebagai pelarian. Maka kenyataan ini perlu kita fahami, pelarian beza dengan penghijrahan. Jadi penghijrahan yang ada pada Nabi SAW tidaklah patut disamakan dalam bentuk penghinaan kepada Nabi SAW. Nabi berhijrah pada tahun yang berikutnya, pada tahun ke-14 kerasulan, para sahabat telah pergi dahulu berhijrah dan disambut. Mereka diterima oleh penduduk Madinah. Bahkan kalau dikirakan kepada sejarahnya, silsilah Nabi SAW asalnya juga ada dilahirkan daripada Madinatul Munawwarah. Jadi tak boleh kita menyamakan keadaan itu kepada baginda Nabi SAW, bahkan dalam bentuk untuk tujuan politik dan sebagainya, sangat-sangat tidak indah, sangat-sangat tidak baik. Saya menyuruh kepada semua umat Islam yang ada iman, cinta, kasih, sayang kepada baginda Nabi SAW menganggap kenyataan ini kenyataan yang sensitif, dan kita sama-sama mendoakan supaya Abang Mat Sabu kita ataupun YB Mat Sabu kita kembali kepada pangkal jalan, membetulkan kesalahannya kembali, membuat tarik semula kenyataan dan sebagainya. Dan kita minta juga supaya pihak berkuasa mengambil tindakan sebagai pengajaran kepada mereka-mereka yang lain. Jangan mudah-mudah untuk menyebut sesuatu kalimah yang kita nak sandarkan kepada Rasulullah SAW, kalimah yang bakal mendatangkan imej yang tidak baik, rupa yang tidak baik kepada Nabi SAW. Itu saja dulu daripada saya. Mudah-mudahan anda semua bantulah usaha kami Persatuan Pengguna Islam yang Langkawi, yang mana sangat peka dan sangat-sangat sensitif dengan isu-isu berkaitan dengan pengguna dan juga isu-isu berkaitan dengan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.